Saya dah siap. Okey, jadi mari kita sambung. Kita sambung sedikit hari itu doa sebelum belajar pun Alif Umar dah tolong bacakan doa selepas belajar. Okey, Ustazah nak dengar pasal doa selepas belajar ni. Kita try sikit-sikit macam panjang sikit. Kita baca yang pendek tu sahaja. Muka surat 32. Semua orang dah boleh buka muka buku teks ada muka surat 32. Okey, yang lain yang belum mute mikrofon tolong mute mikrofon sebab takut nanti ada gangguan bunyi-bunyi. Okey, hari tu kita dah belajar. Yang tak tahu yang kena buat yang kat mana, yang ni kena buat nota muka surat 30 ya. Tulis hari, tulis tarikh hari tu. Kemudian tulis tajuk dia, adab-adab ketika belajar dan salin 6 adab belajar dekat muka surat 30 hari tu. Siapa yang tak masuk ataupun tak perasan kelas Ustazah hari tu, okey, doa sebelum belajar pun kita dah baca. Kita nak try baca dulu doa selepas belajar. Alamak, internet connection tak stable lah. Okey, sekejap okey. Ustazah nak minta tolong, kita tengok kawan-kawan siapa yang ada kat sini. Tolong bacakan sikit doa selepas belajar sampai dekat ni je. Dekat titik ni saja. Okey, Ustazah nak Abid boleh Abid? Abid baca Rabbana. Bismillah dulu. Sampai dekat Wahab sini sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Qulubana ba'da iz hadaitana lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya, antal. Okey, tak mau berborak. Mengaji itu dia suruh waktu. Doa selepas belajar. Sekejap, Ustazah nak tutup tepi ni lah. Okey dia. Baru besar sikit. Okey, jadi itulah doa lepas belajar secara ringkas. Rabbana, kita sebenarnya selalu juga baca dekat dalam lepas solat. Doa dekat dalam lepas solat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maksud dia apa kat sini? Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami sesudah engkau kurniakan kepada kami petunjuk. Sebenarnya bukan doa sebelum belajar je kena baca. Kalau boleh doa selepas belajar pun nanti kita nak kena baca. Okey, kita masuk sikit muka surat 33. Masuk dah. Adab dah tahu ada 6. Kita masuk dekat muka surat 33. Fadilat beradab ketika belajar. Fadilat ni apa maksud dia? Positif ke negatif? Siapa tahu? Cepat. Fadilat ni positif ke negatif? Siapa tahu? Positif. Positif. Apa maksud bagi fadilat? Positif. Kalau akibat positif ke negatif? Negatif. Betul. Pandai semua orang. Fadilat adalah positif. Okey, pegang pensel, letak lambang tambah kat sini. Sebab positif kan lambang dia tambah kan? Fadilat letak lambang tambah kat sini, dekat atas sini pun boleh, dekat tepi kotak ni pun boleh. Lepas tu akibat awak letak lambang tolak. Macam minus tu. Sebab itu maksudnya negatif. Fadilat ni kalau kita beradab ketika belajar. Siapa yang conteng-conteng tu? Tak mau conteng dekat skrin please. Okey, jadi kalau fadilat ni apa yang maksudnya benda baik yang kita dapat sekiranya kita beradab ketika belajar. Okey, Ustazah nak pasang video tapi takutlah tak dengar. Nanti sekarang kesian kat awak pula. Okey, sekejap. Fadilat beradab ketika belajar. Nombor 1, Marisa tolong bacakan. Muka surat 33 tu. Okey. Membantu
Badi. Beribadi Hmm. dan akhlak yang mulia. Ya, betul. Membentuk peribadi dan akhlak yang mulia. Okey, terima kasih. Marisa, nombor 2. Wan Muhammad Akil. Sambil-sambil tengah makan tu, jom kita baca sikit. Yang nombor 2. Fadilat, apa positif yang kita dapat kalau kita tengah beradab ketika belajar? Silakan Akil. Yang nombor 2. Anak panah yang nombor 2. Ustazah zoom sikit. Buku mana ada? Memperoleh belajar ke. yang Okey. Okey. Hamzah dengan nun bunyinya an. Kejayaan. Di. Okey. Dunia. Okey. Okey. Bagus. Alhamdulillah, memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. Hebat kan? Rasa kita beradab ketika belajar. Belajar tu dekat dunia, tapi bukan dekat dunia je kita dapat kejayaan. Dekat akhirat pun kita dapat kejayaan. Padahal kita belajar akhlak dengan ustazah kat dunia, dekat dalam kelas online. Kita belajar sirah dengan ustazah Alin dekat kelas online, dekat dunia. Tapi Allah kata, siapa yang beradab ketika belajar, bukan dekat dunia je dia dapat kejayaan. Bukan dapat nombor 1, boleh faham ilmu. Tapi dekat akhirat pun dia dapat kejayaan. Sebab dia menghormati ilmu, menghormati guru. Kan? Dia beradab dengan semua orang. Nombor 3. Ustazah nak minta tolong Imran Hud bacakan. Nombor 3 kat sini. Anak panah nombor 3. Fadilat beradab ketika belajar. Ada Imran Hud? Okey, silakan. Okay. Ada tak Hud? Kalau tidak, Ustazah minta tolong kawan lain. Tak ada ya? Okey, tak apalah. Mungkin ada masalah mikrofon mungkin. Okey. Ustazah nak minta tolong sabar dulu. Daniel Haris bagus. Angkat tangan dia. Ustazah nak minta tolong Hamra lah, tolong bacakan. Yang nombor 3 dulu. Fadilat beradab ketika belajar. Silakan. Ada Hamra? Buka mikrofon kalau nak baca. Tak ada juga ya? Okey, tak apalah. Nisrina Adni. Nombor 3. Ilmu Okey. yang dipelajari, ya betul. diberkati Ya. Allah Subhanahu Ta'ala. Okey, bagus. Ilmu. Okey, terima kasih dekat Nisrina. Ilmu yang dipelajari diberkati Allah. Seterusnya nombor 4, Hana. Tolong bacakan kat kawan-kawan. Nombor 4, muka surat 33 tu ya. Masih muka surat 33. mudah ingat dan faham pengajaran guru. Tepat sekali. Betul. Bagus. Terima kasih dekat Hana. Mudah ingat dan faham pelajaran sebab apa? Sebab dia fokus. Kan? Sebab dia fokus. Sebab tu dia boleh ingat, dia boleh faham. Seterusnya, yang terakhir tu Ustazah nak tanya dekat kawan. Ustazah nak suruh Haras lah bacakan Haras. Tak apa, Alif Umar dah baca doa belajar itu kan? Okey, Haras silakan Haras. Boleh nampak tak? Okey.
Dapat. Mendapat. Ke. Baro keber. Katan. Ilmu. Okey. Dan Daripada. Gawanya apa? Ni senang, pandai. Mendapat keberkatan ilmu daripada guru. Jadi inilah apa yang Ustazah dah cerita, dah share tadi. Kalau kita beradab ketika, maksudnya perkara positif yang kita dapat sekiranya kita beradab ketika belajar. Sebab ini penting tau. Sebab kadang-kadang ada orang yang pandai, sentiasa nombor 1 dekat dalam kelas, tapi dia langsung tak beradab. Dia sombong dengan guru. Dia tak beradab dengan ilmu. Tak guna juga, orang jadi tak suka. Tapi kalau orang tu biasa-biasa pun, kalau ada pelajar yang biasa-biasa kat sekolah pun, tapi adab dia tinggi, kan? Akhlak dia bagus. Dia tak main-main dalam kelas. Lari ke depan, lari ke belakang, buat bising, ketuk meja, conteng meja, kan? Sekiranya dia buat macam tu, bukan guru-guru je yang marah, kawan-kawan pun jadi rasa terganggu dan rasa marah. Jadi tolong ya, kalau kita dah buka sekolah nanti, kalau ada cikgu ke ustaz-ustazah, tak kisahlah sekolah kebangsaan ke, sekolah pagi ke, ada ustaz-ustazah dekat dalam kelas, jangan main bising-bising dekat belakang. Kadang-kadang ustazah tengah mengajar dekat depan, elok dia borak-borak dekat belakang, bising-bising, buat cerita, buat hal dia sendiri. Itu beradab ke namanya? Beradab ketika belajar ke tidak beradab. Jadi ilmu pun jadi tak fahamlah apa pengajaran guru, tengok. Kan, cikgu dah terang macam-macam, dia sibuk berborak dengan kawan sebelah, dah habis belajar, tadi belajar apa tak fahamlah. Tadi kenapa apa maksud dia macam ni. Kalau ustazah bagi latihan, tadi ustazah suruh buat latihan macam mana ya? Sebab tak fokus dalam kelas. Okey, kena hati-hati macam tu. Nampak macam benda simple-simple, benda kecil je, alah ustazah. Tapi benda tu sebenarnya keberkatan. Jadi bagi ilmu tu faham, mudah ingat sampai bila-bila. Kadang-kadang bila ilmu tu berkat, apa yang kita belajar daripada darjah 2, masuk darjah 3 nanti masih faham lagi, masih ingat. Ini tahun lepas kita belajar lah. Ingat lagi adab belajar tu apa. Tu antara contoh-contoh keberkatan ilmu. Tapi kalau antara contoh tak keberkatan ilmu, keluar daripada kelas, walaupun cikgu dah ulang 10 kali pun, kan? Keluar daripada kelas je, dah hilang. Masa dalam kelas, okey, faham. Cikgu keluar kelas je, hilang langsung, tak faham, dah tak ingat langsung apa-apa. Kena jaga-jaga tu. Okey, jom kita sama-sama je. Ustazah share sekejap dekat sini. Ustazah punya mana Ustazah punya tu? Okey, sekejap. Mari kita tengok buku aktiviti. Jom kita buat sama-sama buku aktiviti muka surat. Muka surat kita penuhkan dulu tempat kosong. Isi dulu doa belajar. Muka surat 27. Dia kata susun potongan. Saya tunjuk kat awal. Muka surat 27 tu Macam mana nak zoom sikit Besarkan sikit. Tak nampak ya? Ustazah, buku surat berapa? Muka surat 27. Dah. Buku aktiviti. Buku aktiviti muka surat 27. Jom. Buku teks ada dekat situ juga. Muka surat 31. Dia kata 31. Susun doa berikut. Senang je. Rabbi zidni apa? Muka surat, jom kita buat sama-sama sebelum habis kelas ya. Tengok dekat muka surat 31 pun ada dia punya jawapan dia. Muka surat 31 sini. Isi je balik tempat kosong tu. Senang sangat. 37 ke? 31.
Dekat buku teks jawapan dia muka surat 31. Dekat buku aktiviti muka surat 27. Ni bukan. Buku aktiviti ni. Muka surat 27. Dia suruh isi doa sebelum belajar, isi tempat kosong, dengan doa selepas belajar pun isi tempat kosong juga. Okey. 27. 27. Ini keluar darah. Awak buku fiqah tu kot. Cuba tengok buku apa. Alah. Tersalah buku aktiviti tu. Buku akhlak ya. Okey, terus buat. Tak payah tangguh-tangguh. Nanti sekarang tak buat nanti. Buat sekarang. Ni dia. Ya, betul. Macam ini ilmen. Sekejap Pasti nampak ke tak? Buat sama-sama. Sikit lagi. Ada masa lagi. Ya, kenapa? Yang Lisa ni dia terbalik dia jadi Lisa ni. Apa macam mana lagi sekali? Yang ni yang dia cakap kunci sambut tangan doa berikut. Lepas tu Rok Bizi dari Iman. Warzukni Rahman. Lagi. Rabbi syrahli sadri. Oh, dekat situ. Dekat yang kawasan tu, dia tertinggal tu. Tengok sekejap. Dia tertinggal tempat kosong ni. Sepatutnya Rabbi syrahli, dia ada satu tempat kosong kat sini. Sadri. Kan? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tertinggal. Ustazah. Ya. Yang Rabbi syrahli itu kat buku teks ni dia. Muka surat 31. Ustazah. Ya. Kiranya sadri tu tak payah tulis tak? Tulis. Buatkan tempat kosong kat sini. Gariskan. Ustazah. Dia tertinggal garisan. Tengok. Dengar dulu semua orang. Cuba tengok dekat yang Ustazah punya skrin ni. Ustazah tunjuk. Okey. Dekat sini dia tertinggal tempat kosong. Awak gariskan, ambil pembaris. Tambah satu tempat kosong. Kat sini ada jawapan dia ni sepatutnya. Dia tertinggal garisan kosong. Tambah kat sini. Sebelah Rabbi syrahli tu. Okey. Dia tertinggal kat situ. Tambah tempat kosong. Lepas tu tulis apa? Tulis tengok dalam buku. Rabbi syrahli, cuba kita baca doa belajar. Sama je macam dekat dalam sekolah. Kat sekolah. Rabbi syrahli sadri. Sadri. Yes. Ustazah, nak pergi tandas. Ya, sila. Pergi toilet. Rabbi syrahli sadri. Sadri. Cuba cari mana satu sadri isi dalam tempat kosong. Jumpa dah. Wa yassirli apa pun isi dalam tempat kosong. Doa selepas belajar dekat buku teks muka surat 32. 33. Ya ke 33? 32. 32. Ustazah. Ya. Dia lepas wahlul datang min tu dia tulis lasani bukan lisani. Lasani, bawah betul tu baris bawah tu. Tapi dia letak baris bawah dia dekat bawah syaddah. Lisani, nampak tak? Dekat bawah syaddah dia tulis baris bawah kan? Dia buat pattern tulis lain. Ya. Yang bawah Sekejap seorang-seorang. Apa dia Zikri? yang bawah dia tu dalam buku surat ada buku teks. Muka surat 32 ada. Dekat muka surat 32. Doa selepas belajar. Tetapi dia duduk yang dekat tengah-tengah sini. Sekejap Ustazah. Ya. Doa dia dekat Yang bawah tu kena buat juga Ya, doa selepas belajar pun kena buat juga.
Kat muka surat berapa? Inilah muka surat 24 tu je. 27 je. Buat yang atas dengan yang bawah. Doa sebelum belajar, doa selepas belajar. Dalam buku teks, jawapan dia 31, 32. Alah. Ustazah, Ya, Ustazah, ya. buku teks muka surat berapa? Kat bawah tu. Muka surat 32. Tapi yang muka surat 32 tu, tengok muka surat yang 32 tu, dia tak start daripada atas jawapan dia. Dia start daripada sini. Allahumma. Dia start daripada situ. Oh. Allahumma inni apa dia? Bukan yang daripada atas ni tau. Kat mana dia start? Yang bawah Cuba ni. cari start dengan Allahumma. Cuba tengok. Allahumma inni Dia astaghfir. pandai. Yang bermula tu. Cikgu tunjuk. Nampak? Oh. Dekat tengah-tengah sikit, dia bukan mula daripada atas, dia barisan ketiga. Bermula dekat dalam barisan ketiga tu. Nampak lepas titik Allahumma inni astaudi'uka. Astaudi'uka ma. Okey, kita buat je yang tu. Tenang, siapkan dekat dalam kelas terus.